Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhluf lana khairan minha. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas musibah yang Kau datangkan kepada kami, ya Allah, kini yang belum sudah lagi musibah COVID-19 dan juga ya musibah hujan lebat, banjir dan sebagainya. Maafkan saya. Pada slot yang pertama saya tidak suka. Saya masih lagi mengulang apa yang saya kata pada slot yang pertama. Sebenarnya umumnya disebut ini adalah musibah, tetapi sekali lagi saya pun terikut-ikut ya apa yang umumnya disebut oleh orang ramai. Saya lebih suka mengkategorikan ini adalah satu ujian ataupun ini adalah satu dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pernah saya bersembang dengan guru saya. Dia kata apa? Orang terdahulu pun ada juga dia punya ujian-ujiannya. Zaman Jepun, Allah susah nak cari makan. Salah sikit kena tampar Jepun. Lalu depan guard, dah lalu depan pondok jaga Jepun. Jepun ada ke tak ada ke kena tunduk. Kan je. Zaman 13 Mei, takut nak keluar, takut berparang, bunuh-bunuhan. Sekarang ni generasi yang kini, yang kita masih ada pula, yang dilalui oleh anak-anak kita adalah zaman ataupun ujian Allah Ta'ala yang disebut sebagai coronavirus COVID-19. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dihormati sekalian ya, saya nak menyambung kuliah saya daripada slot yang pertama hari itu. Masih lagi dalam surah Az-Zalzalah ya. Telah pun saya jelaskan ayat yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Ringkasannya ialah apabila Allah datangkan satu keadaan ataupun satu suasana goncangan yang amat dahsyat, yang saya pernah sebut pada slot yang pertama dulu, iaitu Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi berkata goncangan yang bukan main-main goncangan, yang akan memuntahkan segala isi perut bumi. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan mengeluarkan segala isi perut bumi. Mayat pun keluar, biji timah pun keluar, arang batu, apa lagi, petrol, semua keluar. Tapi dah tak ada manfaat dah. Ya, kalau bukan kiamat, bolehlah menjadi satu sumber kekayaan. Tetapi dah jadi kiamat, dah tidak lagi menjadi sumber kekayaan. Tapi tuan-tuan ya, saya nak menyambung ya, saya nak berkongsi apa yang dibahaskan oleh Hamka dalam kitabnya. Rupa-rupanya tuan-tuan ya, di New York, di satu planetarium, dia adakan satu demonstrasi. Ya, demonstrasi itu ya, bagaimana menurut ilmuwan barat, bukan orang Islam lah ya. Ilmuwan barat ini dia hendak menzahirkan ataupun dia hendak pamerkan, payah nak menyebut istilahnya tadi tu, bagaimanakah kehancuran ini. Ada yang mengatakan dia di mana matahari meletus dan kemudian bumi musnah dalam lautan api. Ada yang kata begitu. Ada juga yang berkata matahari menjadi beku seperti air batu tu, dan kemudian bumi pun beku sama ya, menjadi hitam, dataran hitam yang tertutup dengan ais. Ada juga yang kata begitu. Tak kurang juga ada yang berkata mungkin juga akan terjadi suatu bintang besar yang berlanggaran dengan matahari,
yang mana akan mengakibatkan kehancuran pada bumi. Ada juga. Dan ada juga yang berkata, ini yang keempat, dia kata apa pula? Satu demonstrasi adanya kemungkinan bintang berekor jatuh ke bumi dengan dahsyatnya, ya, sehingga menghancurkan semua bumi. Macam-macam tuan-tuan, ya. Ini adalah satu pemahaman ataupun apa yang hendak disampaikan oleh ilmuwan-ilmuwan barat, bagaimanakah keadaannya goncangan tersebut. Tapi tak dinafikan juga kalau golongan anti hadis, mereka berkata kiamat ni bukan seperti goncangan hancur berkecai, ya, segala isi bumi keluar, bukit bukau semua hancur berkecai, tak. Tetapi pada pemahaman golongan anti hadis, dia sebagai satu evolusi dunia saja. Tsunami itu adalah kiamat, gempa bumi ataupun gunung berapi itu adalah kiamat. Tak apalah, kita tinggalkan yang itu. Saya nak pergi kepada ayat yang ketiga, wa qalal insanu ma laha, dan berkata manusia, ada apa dengannya? Tuan-tuan, manusia berkata, asyik disebut kiamat dengan bermacam-macam istilah, yaumul qiyamah, yaumul waqi'ah, yaumus sa'ah, yaumuddin, macam-macam lagi lah. Banyak nama, maksudnya lebih kurang. Yang ni pula azalzalah, ya. Apa benda ni? Apa yang ada dengannya ni? Manusia bertanya, ya, manusia ni berkata. Tuan-tuan, siapa yang berkata macam itu? Ini adalah golongan-golongan kafir, ya. Golongan-golongan yang menafikan kiamat, golongan-golongan yang mempersoalkan, kiamat nak datang, kiamat nak tiba, kiamat dah dekat dah, tak kiamat-kiamat pun. Sembang je dia orang ni. Tuan-tuan, Allah Ta'ala menempelak. Nak tahu apa di kiamat? Dalam ayat yang seterusnya, yang keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, di mana di hari itu dia akan menceritakan khabar-khabarnya. Nak tahu apa yang berlaku pada hari kiamat? Tunggu hari kiamat. Kalau ada orang bertanya, kiamat tu apa ke benda? Bagaimanakah dahsyatnya hari kiamat? Jawab apa? Kalau saya kata apa? Berdoalah kau banyak-banyak pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala panjangkan umur kamu dan kamu berjumpa dengan kiamat, dan kamu akan melihat bagaimanakah dahsyatnya kiamat. Berani? Kita jangan, tuan-tuan. Kita tengok tsunami pun dah istighfar tak sudah. Kita tengok letupan gunung berapi pun dah istighfar tak sudah. Yang ini pula dia nak berdepan dengan kiamat. Ya Allah, tuan-tuan, ya, jangan, na'udzubillah min dzalik. Sebab itu, tuan-tuan, saya nak berkongsi pula apa yang ditulis oleh tuan guru kita ni. Ya, tuan-tuan, saya ambil daripada kitab Hari Tanpa Tarikh. Ya, saya dekatkan lagi, ya. Hari Tanpa Tarikh yang ditulis oleh Ustaz Roslan Muhammad ataupun Dr. Roslan Muhammad. Kan, ya. Apa dia kata kat sini? Rupa-rupanya huraian daripada Dr. Roslan, dia kata apa? Akan berlaku beberapa tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat yang bernama Israfil, dan akan ditiup ada tiupan untuk kali yang pertama, kali yang kedua, dan seterusnya. Tiupan sangkakala yang pertama ini dilakukan oleh Israfil akan menyebabkan berlakunya gempa dan kegoncangan yang dahsyat yang menggegarkan bumi, langit dan segala alam cakrawala. Ia menyebabkan bukit-bukit dan gunung-gunung hancur berterbangan, lautan bersimbah airnya, segala daratan dileburkan hingga bumi yang amat luas berterbangan seperti benda yang kecil. Ini yang dihuraikan oleh Dr. Roslan Muhammad. Tuan-tuan, ya,
Allahu Rabbi ya Karim. Benda yang patut kita, benda yang wajib kita imani, wajib kita percaya, iaitu hari kiamat. Bagaimanakah rupa, bagaimanakah bentuk tiupan sangkakala yang pertama tu, tuan-tuan boleh tengok dalam huraian-huraian yang lain. Tapi di sini secara ringkasnya saya beritahu, rupa-rupanya ada berlaku tiupan sangkakala. Dan tiupan yang pertama ini, apa yang dihuraikan oleh Dr. Roslan Muhammad dalam kitabnya adalah tiupan yang menghancurkan dunia tadi itu. Tuan-tuan ya, rasanya untuk segmen yang kedua ni kita berhenti dulu pada ayat yang ketiga dan yang keempat. InsyaAllah saya akan sambung lagi pada seterusnya kan ya, untuk kita menghalusi lagi apa yang boleh kita ambil manfaat daripada huraian daripada surah Az-Zalzalah ni. Allah marhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.